skill set dia boleh saja memberitahu kedudukan pihak musuh. Dan Natalia, it's not a surprise lah kita tengok Natalia dikeluarkan daripada permainan. Tak silap saya, Natalia ni ada dimainkan tadi, ada dilepaskan antara perlawanan RRQ dan juga Bermispol. Betul tak Karagori? Kalau saya pun buat masa kini dah casting dekat 12 jam dan ni memori saya dah tak begitu betul lah Kotek. Jadi kalau boleh kurang-kurangkan untuk tanya soalan yang sebegitu otak saya dah hampir tak berfungsi ni. Oh my god, agak bahaya ni. Saya takut awak masuk ICU kejap lagi. Tapi tak apa-apa, kita akan tunggu pilihan hero yang seterusnya oleh pasukan Brand Esports. Okay, kita orang tengok sekarang ni pun kita orang rasa hero yang sama juga akan dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan. Diorang boleh keluarkan Johet kalau mereka nak, diorang boleh keluarkan Yuzong kalau mereka nak. Okay, Brand Esports pun kena fikir juga ni, adakah mereka nak mainkan Yuzong dekat sini? Tak nak. Mereka tahu Yuzong sangat berbahaya. Betul tekan saya. Okay, diorang tahu kekuatan yang ada pada Yuzong. Diorang pun dah faham apa yang Yuzong boleh lakukan dalam gameplay. So daripada mereka need to deal with it, we just ban it out. Okay, kita keluarkan dia daripada permainan. Skill dia Black Dragon tu sangat-sangat OP bagi saya. Dan seterusnya hero yang akan bakal dikeluarkan oleh pasukan Alter Ego. Diorang kalau tak boleh dapat Joe, diorang boleh keluarkan Joe terlebih dahulu. Sylvana masih lagi ada. Oh, sekarang ni mereka tengah fikir Sylvana ke Joe ke yang patut di-ban kat sini. Sebenarnya saya rasa diorang tak risau dah kot ke mereka. Tetapi Benedetta yang jadi kawan Esports. Dan sekarang ni Brand Esports adakah akan mengambil Esme, kemudian Alter Ego Esports mengulangi apa yang dilakukan oleh pasukan Brand Esports di match yang kedua seperti tadi, memberikan fokus kepada counter, itu saja mengambil Alice, Lunox. Itu masih lagi menjadi persoalan. Dan kita melihat bagaimana Brand Esports sekarang ni sedang berbincang, kalau kita mengambil Esme nanti dia mereka counter bagaimana, sedikit bahaya di sini. Jadi apakah pilihan yang boleh dilakukan oleh mereka? Kalau pilihan yang selamat, mungkin Sylvana boleh diambil di sini. Tetapi kalau Alter Ego Esports belajar daripada Burmese Gold, mungkin Digi akan diambil oleh mereka. Sylvana telah pun diambil oleh Brand Esports sebagai pemilihan yang selamat. Namun itu Alter Ego Esports adakah akan terus counter dengan penggunaan Digi ataupun tidak di sini, Kodex? Nah, Digi pun boleh dibawa masuk dekat sini sebab dia orang tahu betapa bahayanya Sylvana. Digi akan menyelamatkan mereka bila situasi itu terjadi. Dan dengan adanya Digi juga mereka boleh survive lebih lama lagi. Tapi Digi punya counter pun tak silap saya kan, Karagori kan, Alice juga sebenarnya. Selina Esmeralda. Ya. Jadi ini menunjukkan Alter Ego Esports ada Selina ni nak bermain agresif pada fasa awal game. Tetapi Alice counter kepada Esmeralda masih lagi bebas. Lancelot kali ini masih lagi yakin, masih lagi selesa dengan penggunaan Lancelot beliau. Dan sekarang ni third pick. Adakah akan mengambil Alice? Saya rasa sesuai diambil di sini sebelum di ban keluar oleh pasukan Alter Ego Esports di fasa ban yang kedua ini nanti. Masih lagi menunggu Karagori. Adakah tepat Alice diambilkan terlebih dahulu? Kalau dia tak ambil Alice, mungkin diorang akan kerugian di sini. Alice adalah satu-satunya hero yang sangat baik untuk berlawan dengan Esmeralda. Curi kunci di sini oleh Brand Esports. Satu pick yang bagus. Ada lagi Johet dekat sini, mereka boleh ambil kalau mereka nak, untuk diberikan kepada Liu Murphy. Digi. Kita melihat dua single target di sini. Wave Dragon, Impel Justice. Jika Digi diambil, sedikit suka Brand Esports untuk melakukan pick off. Dan perlu diingatkan, time journey daripada Digi juga memberikan shield. Jadi bila Lancelot masuk, sekurang-kurangnya boleh membantu daripada menyelamatkan rakan-rakan daripada sisi, dan juga penambahan shield dekat sini boleh menyelamatkan rakan-rakan daripada di-burst dengan begitu mudah. Alter Ego Esports terpick, Link yang diambil di sini. Wow, nampaknya Assassin bertemu ini benar untuk mereka, Karagori. Kebiasaannya sebelum ini, Cortex,
apabila orang melihat, aku belum cakap lagi dah benar. Link di mana apabila diambil oleh satu pasukan akan dicounter dengan penggunaan Lancelot. Kau tunggu kau cakap nanti di mana Lancelot prospek yang lebih awal dengan Link. Jadi ini mungkin akan menyebabkan mereka dapat beragresif lagi pada fasa awal game, di mana boleh shutdown farm ataupun rotasi yang ingin dilakukan oleh Link sebentar nanti, Cortex. Benar apa yang awak cakapkan sebentar tadi. Tapi kita tengok sekarang ni Lunox dibawa keluar oleh pasukan Alter Ego. Mereka takut lagi burst damage yang begitu besar dikeluarkan oleh pasukan Brand Esports. Kita dah tengok dah tadi macam mana ia berfungsi. Kita tengok Cho akan memulakan serangan mencari pick off, lepas tu burst damage akan dikeluarkan oleh Lancelot campur dengan Lunox untuk di handle oleh sesiapa saja dalam line up Alter Ego sebentar tadi. Mengambil masa di sini tinggal 9 saat. Hero yang seterusnya bakal dikeluarkan oleh pasukan Brand Esports. Mereka perlu keluarkan lagi satu side laner dan juga seorang tank, dan Tigreal merupakan pilihan yang terbaik untuk mereka keluarkan daripada turnamen. Dan Alice terus saja dikeluarkan oleh pasukan Alter Ego Esports. Dan sekarang ni last band untuk pasukan Brand Esports. Apa dia awak tengah? Apa dia? Digi. Sebenarnya Digi, bagi pendapat saya, kerana telah pun terbukti Sivana boleh di counter dengan mudah dengan pembawaan masuk Digi. Kita tengok yang dekat Digi. Kita tengok Digi adakah tidak Johet akan dikeluarkan terlebih dahulu di sini. Wow, ini betul-betul counter-mencounter antara satu sama lain ni, kategori dan seterusnya. Pick yang boleh diambil terlebih dahulu oleh pasukan Alter Ego. Mereka boleh ambil tank dahulu. Itu dia Hilda telah pun dipilih di sini. Dan dua pick yang terakhir untuk pasukan Brand Esports. Mereka tinggal lagi satu lagi fighter dan satu lagi fighter. Fighter lagi kot. Kalau mereka fighter, nak main Mesh fighter, sorry. Sebab lupa ini sebab mana satu ni, sebab kalau Cho main tank ke ini persoalannya offlane. Baksia offlane, Baksia tank pun boleh. Sivana tank, Sivana offlane, Sivana support pun boleh. Jadi tiga role yang boleh dilakukan oleh Sivana. Cho juga kalau nak tank boleh, offlane pun boleh. Dan fasa yang diambil di sini oleh pasukan Brand Esports untuk mendapatkan high ground, tetapi Link boleh pergi kepada bahagian belakang, Hilda boleh saja pergi kepada bahagian belakang begitu, dan Selena juga boleh mengeluarkan Abyssal Arrow. Kecuali lah Alter Ego Esports ingin membawa marksman di sini, barulah Fasa akan memberikan impact. Tetapi mungkin juga mereka hanya membawa Fasa di sini sebagai bantuan untuk mendapatkan high ground bagi pasukan Brand Esports. Dan rotation yang cepat yang boleh dilakukan oleh Farsa bila dia bertukar dalam bentuk burungnya. Kita dah tengok complete line up daripada Brand, dan sekarang last pick daripada pasukan Alter Ego, dan itu dia. Mereka ada dua core dekat sini kategori. So kita tahu lah gameplay mereka macam mana. Mereka akan bertahan sampai ke late game. Mereka kata okay, kita kena bersabar. Kita tengok line up mereka pun kita masih lagi boleh handle. Esmeralda mungkin ada sedikit masalah nak lawan dengan Maxia dekat side lane, dan juga kena berhati-hati dengan rotation daripada Sylvana kejap lagi. Ada Imperial Justice, tak nak mereka kena pakai Purify dekat sini kategori. Dan untuk pasukan Alter Ego kan, Alter Ego di mana mereka tidak mempunyai banyak sisi di sini. Kita dapat mengetuk Selena Abyssal Arrow, tetapi jika mengenai dan di mana Esmeralda dengan Falling Star Moon boleh saja mengunci musuh seketika. Tetapi siapa yang akan memulakan teamfight dengan cantik di sini? Adakah berharap sahaja kepada Hilda pergi ke bahagian harapan, ketuk-ketuk, kemudian Abyssal Arrow daripada belakang mengenai, barulah mereka akan berjaya melakukan teamfight? Tetapi perkara ini seperti sedikit sukar nak dilakukan, Cortex. Saya sangat-sangat setuju. Mungkin mereka akan cuba pertarungan bila tiba di mid game ataupun di late game. Apa yang awak sebutkan tadi ada benarnya, cuma ditambah ada damage daripada Tempest of Blade daripada Link dan Raising Duet
daripada Alter Ego. Dan ini dia pasukan yang bertarung, Brand Esport dan juga Alter Ego. Lasti, Kaltizi, Ribo, Fraptizi dan juga View lawan dengan Alter Ego sendiri. Yam, Leo, Murphy, Udil, Seliboy dan juga Pai. Kita tengok Pai akan memainkan Cloud. Dia akan duduk satu lane dengan Ribo di bahagian atas, dan di bahagian bawah kita akan dapat tengok Yam akan diletakkan satu lane dengan Pak Sia. Dan kita tengok cara permainan Lasti dekat sini, dan cara permainan yang bijak juga oleh Leo Murphy untuk mengelakkan Lasti, untuk mengelakkan Leo Murphy mengganggu pengambilan buff. Tapi rotasi yang cepat daripada kedua-dua pasukan, kita tengok sekarang ramai daripada Brand Esport di sini, dan First Blood berjaya diambil oleh seorang Lasti. Satu First Blood yang mereka cari yang akan melonjakkan sedikit gol mereka. Di bahagian bawah tadi tak boleh nak beri bantuan sangat sebenarnya. Yam ada skill apa je, tak memberhentikan para musuh, tak ada. Dia lipat kain dia tak ada buat masa kini. Dan seperti yang kita saksikan, Brand Esport mendahului di fasa awal game ini, berjaya menjatuhkan Limerfi sekali lagi memberikan harassment. Sudah cukup untuk menumbangkan Leo Murphy kena bermain lebih santai lagi, sebab kekuatan dari pasukan mereka bukanlah di awal game, towards late game. Cantik. Ya, bagus sekali permainan beliau. Ingatkan Kaltizi yang akan berjaya mendapatkannya, tapi libas kain tak tahu dapat gold buff. Dan sekarang ini turtle telah pernah dimulakan oleh Brand Esport. Alter Ego Esport sedang melakukan rotasi kepada bahagian turtle tersebut yang datang ke belakang. Dapat tweet, dan itu dia berjaya diambil oleh seorang Kaltizi. Mantap sekali, retribution yang mantap, pertarungan diteruskan, tapi yang kena melarikan diri. View Ibra Justin tidak mengenai, tapi tak mengapa. Damage daripada Thundrus sudah cukup untuk mendapatkan kill di situ. Dan kita tengok Udil sekarang dikejar, tetapi kita tengok Leo Murphy dia pandai mengalih kumpulan Fraptizi di sini. Dan View terlampau berada di bahagian dapat, terpaksa keluar menggunakan Liga. Lasti masih lagi ada kill sekarang ini untuk pasukan Alter Ego. Ini berita buruk sebenarnya. Diorang memaksa Pai untuk datang memberi bantuan sebentar tadi ke Raguri. Ya, benar, sangat-sangat benar apa yang diperkatakan oleh Cortex sebentar tadi. Dan sekarang ini kita dapat melihat di mana Alter Ego Esport sedikit sukar untuk mendapatkan pick-off yang diingini. Leo Murphy masih lagi level 3 dengan dua kematian di sini. Kaltizi memberikan thumbs up terlebih dahulu, dan sekarang ini Lasti gocek mencari mangsa untuk digunakan Way of Dragon. Tetapi Leo Murphy masih lagi meneruskan tugas dia, memberikan zoning terhadap Kaltizi, memperlambatkan farm musuh. Tetapi Alter Ego Esport masih lagi mempunyai Pai yang menggunakan Cloud di sini sebagai insurance maker. Namun persoalannya, mampu ataupun tidak dia mendapatkan farm dengan pantas di sini sebelum Brand Esport menghabiskan game. Kerana buat masa kini Brand Esport sedang mendominasi fasa awal game dengan begitu baik. Habis itu tidak mengenai ketul-ketul, tidak dapat kena berhati. Ada 3-4 orang dekat sini. Leo Murphy memerlukan pertolongan. Dia menjerit meminta tolong, tapi sayangnya ada sesiapa yang mampu menyekat kemarahan. Rolling Stormon yang masuk, ada VDS right, Tempest of Blade digunakan. Damage tidak cukup untuk menakutkan Brand Esport yang terus marah. Dan kita tengok tadi Kaltizi, mantap sekali, tepat sasaran beliau untuk menumbangkan Yam. Dan kita tengok siap pergerakan dan war begitu mantap dilakukan oleh pasukan Brand Esport. Diorang nak pergi war, okey, nyawa kita rendah lah macam mana ni, tak apa. Fraptizi ada Revitalize, letak Revitalize, kita sambung balik device sebentar tadi. Terus sahaja setengah nyawa Udil telah pun lenyap. Dan sekarang ini Teddy Boy masih lagi level 7, masih lagi kosong kill, kosong kematian dan juga kosong assist di sini. Kita belum melihat dia memberikan impact kerana daripada tadi terganggu sahaja. Dan di mana pasukan Alter Ego Esport masih lagi belum berjaya melakukan pick off yang kemas di sini. Masih lagi kosong daripada segi kill. Pressure dilakukan di bahagian mid lane, di bahagian bottom. Lasti dengan juga yang berdasar Way of the Dragon. Saya ingat item dia kata aku.
Dan kita melihat item di mana Sally Boy hanya menyiapkan reaktor matchet sahaja buat masa kini. Tetapi kita melihat kepada KLTZ juga masih lagi belum menyiapkan item yang lain. Di bahagian top lane, apa yang sedang terjadi? Udil berjaya mendapatkan satu kill sebentar tadi terhadap Ribo. Benar, ada pergaduhan yang berlaku di bahagian atas. Mungkin Ribo tersesat jalan nampak gayanya. Di bahagian bawah ini Yam diberikan tumpuan untuk seketika, tapi damage yang dihasilkan oleh KLTZ tidak begitu besar. Pai itu agresif, ada di bahagian depan. Dia datang, Miles dapatkan, dia tak bergerak, sempat lagi menggunakan Way of Dragon, tetapi berjaya juga disudahkan oleh Pai. Dan Esports tak nak, dia orang kena cuba dapatkan pick up sebanyak yang mungkin dekat sini. Kategori disebabkan di late game mereka akan ada masalah. Damage dari Pai di late game tak boleh dibendung. Blazing duel dengan seorang Pai, damage yang begitu tinggi. Tetapi Blazing menunggu dia dekat dengan Battle Mirror Image beliau seketika tadi. Falling tamu daripada seorang yang tepat kepada view. Habis arrow, sayangnya tidak pernah sasaran. Dia Murphy menerima damage yang begitu besar. Tadi tu dia, KLTZ berjaya mendapatkan kill tersebut. Sally Boy di bahagian tengah, fokus utama beliau adalah untuk mendapatkan item, untuk memberikan damage yang tinggi. Tetapi damage daripada seorang Flap TZ itu tak boleh dibendung, tak boleh ditahan oleh Sally Boy. Itu tanpa bantuan daripada KLTZ sebentar tadi. Dan teta yang seterusnya telah pun dimulakan oleh Brand Esports. Udil cuba mengganggu dengan melepaskan Bissell Arrow dan View Injustice terhadap Yam, tetapi Yam telah pun menggunakan Purify sebentar tadi untuk meloloskan diri sendiri. Dan sekarang ini teta berjaya didapatkan dengan begitu mudah. Dan sekarang ini Alter Ego Esports sedang mencari mangsa. Bissell Arrow masih lagi tidak menjumpai sasaran yang diingini. View sudah bersembunyi bertemu dengan Leo Murphy di sini. Habis Lero kena, tapi tidakkan susunan Udil ni kejar sekarang ini. Mereka akan dapat ada KLTZ pula dekat situ. Udil tak boleh pantas pergerakan daripada seorang KLTZ. Dan tengok sekarang ini ditangkap Yam, tak mampu nak bergerak Imperial Justice dan juga Way of Dragon digunakan, tapi beliau masih lagi hidup, dapat menyerap shield daripada pihak musuh. Masih lagi akan cuba melakukan pertarungan di sini, tuan-tuan dan perempuan. Nampak tu shield yang dijelaskan oleh beliau sungguh tinggi, tetapi KLTZ jumpa Pai di situ. Apa Pai buat dekat situ? Itulah persoalannya. Saya pun tak tahu kenapa dia boleh berada di dalam posisi tersebut. Fatal Execution tidak mengenai Leo Murphy terus. Tetapi Leo Murphy tidak menonton sekali. Ribo dalam masalah. Sally Boy terselamat. Dan itu ya, Sally Boy akan melarikan diri dengan mudahnya. Mantap. Okey, melepasi lasti dekat situ. Terselamat. Gameplay yang baik daripada seorang Sally Boy, dapat tangkap Ribo yang terlampau dia tak boleh nak buat apa-apa. Dari Tempest of Blade telah pun dibuka. Dan kita tengok di bahagian atas, Yam kali ini nampaknya boleh bermain dengan lebih baik dengan ketiadaan Alice. Boleh dapat sustain damage lagi lama dekat sini Karagori dengan menyerap shield. Dan kita tengok tadi Yam tak pun mati walaupun dah kena banyak skill daripada seorang Silvana. Way of Dragon tepat sekali. Vader S-Strike akan menyudahkan Udil terperangkap. Sally Boy sekarang ni mungkin masa untuk beliau menghasilkan damage, tapi diorang kurang sisi. Datang pula Yam, Way of Dragon tak ada. Nampak tu, Yam punya HP susah betul pasukan Alter Ego nak turunkan. Yomi sekarang ni bersorangan, bersembunyi dalam kawasan semak untuk reject balik HP. Ambil masa jugalah untuk menumbangkan beliau di sini, tuan-tuan dan perempuan. Baik, kena berada di sini. Kenapa dia di situ? Bezi duet, berpusing-pusing di situ. Last ni akan terkorban. Oh tidak, saya silap. Ada flicker. You mencari beliau. Dia dikejar sekarang ini. Tempat menggunakan Battle Mirror Image untuk keselamatan diri dia. Dan you Yam sekarang kita tengok mereka masuk dan keluar, dan pertarungan pun telah pun bersulai. Ya, dan Kotek nampak seperti sekarang ini Brand Esports bermain mengikut rentak Alter Ego Esports. Mengejar Leo Murphy, mengejar Link, mengejar Cloud. Leo Murphy mengetuk akan akhirnya dijatuhkan oleh pasukan Brand Esports.
Dan di mana Liam Murphy telah pun mati 5 kali di sini. Kotak, saya ingatkan dia perlu kumpul stack assist dan juga kill, tetapi stack kematian yang sedang dikumpul oleh Liam Murphy buat masa kini. Dan sekarang ni Kaltizi mengejar Yam, Piu membantu. Cantik. Dia masih lagi hidup. Tempest of Blade, Kaltizi yang dalam bahaya, tapi Kaltizi datang di masa yang betul-betul pinch of time untuk menyelamatkan Kaltizi sebentar tadi Karaguri. Stun dia tepat kena kepada Seliboy. Dan terus saja kita tengok Brad Eastwood akan mengambil slot ini. Ini bukan dominant slot. Mereka cuba juga untuk melakukan pertarungan disebabkan Seliboy tak ada retribution, tak ada. Nampak kayanya Liam Murphy, Bay of Dragon digunakan, ADS Strike telah pun digunakan. Itu dia stack kematian, ada 6 di sini untuk Liam Murphy. Dan Lord akan diteruskan oleh Lasty dan juga Kaltizi. Pertarungan antara Flap TZ dan juga Fio dan juga Yam. Revitalize telah pun digunakan. Di-reset semula dekat sini Karaguri. Ada yang ditangkap nampaknya. Oh tidak, ada yang terlepas tetapi Udil untuk mencemaskan Cosmetic Land. Dan Lazy Duet, PDS, triple kill diberikan oleh Kaltizi. Mungkin dulu untuk mencari Maniac, tapi nampaknya dia tidak. Lord akan dimulakan semula oleh pasukan Brand. Telah pun di reset semula buat kali ini. Mungkin disebabkan adanya Sally Boy dengan mobility yang tinggi melompatkan ini ke tanah ke sini, mereka tidak ingin mengambil risiko di mana Sally Boy akan tiba dan juga menggunakan retribution mencolik lot tersebut. Jadi satu pemilihan ataupun gameplay yang berhati-hati yang ditunjukkan oleh Brand Esports. Tetapi kita lihat di sini di mana Alter Ego Esports yang mendahului daripada segi kawalan turret, kerana 3 turret telah pun dijatuhkan oleh pasukan Alter Ego Esports jika dibandingkan dengan Brand Esports 2 sahaja. Lot dimulai semula. PDS Right, lot macam diambil oleh Kaltizi. PDS telah pun digunakan oleh Ribo dan kali ni Ribo akan cuba dikejar oleh Yam, sustain damage yang begitu banyaknya tapi dia tak boleh tahan damage yang digunakan oleh Kaltizi dan juga Lasty dekat situ tuan-tuan dan puan. Dengan mudah saja beliau dikorbankan. Pai juga sebenarnya telah pun mati berkali-kali kita tengok MM daripada pasukan Alter Ego ni. Korban ini bukanlah begitu baik untuk pasukan Alter Ego. Mereka ditinggal dari segi kill juga. Weapon Omelette telah pun digunakan tapi hanyalah untuk melarikan diri. Liam Murphy dikejar, diselamatkan oleh Abyssal Arrow Udel. PDS Strike kena dan menangis ahli pasukan Alter Ego. Dan terus saja dalam tengah ni dalam yang dibagian bottom lane telah pun tiba akan mengetak turret ke Blazing Duet telah pun dibuka. Hanya cubaan untuk tinggikan duet tetapi Lasty bergerak ke bahagian hadapan mencari mangsa di sini. Bagaimanakah Alter Ego Esports ingin melakukan pertahanan di sini, Konteks? Ya, inilah persoalannya. Adakah mereka mampu ataupun tidak? Mereka ada damage, mungkin mereka boleh melakukan. Mereka kena tunggu PDS side. Tetapi ya, dia nampak siapa yang patut dia bunuh. Dia nampak lautnya. Tapi sayangnya mereka terperangkap di sini. Dan kita akan tengok Pew akan dikorbankan. Pew tak berjaya melarikan diri. Satu tindakan yang bagus daripada Seliboy dan juga Yam. Kita tengok Liam Murphy. Dia terlampau berada di hadapan. Dia tak ada start, dia kena ingat. Dan Seliboy mencari Ribo akan dijatuhkan tetapi Kaltizi dengan pantasnya menampakkan kill balik ke atas Seliboy. Satu permainan yang mantap, tangan yang pantas paskan daripada seorang Kaltizi. Ya, dan sebentar tadi di mana FedEx side sebenarnya dibuka depan inhibitor turret di bahagian mid tadi, tetapi Udil telah pun menjangkakan perkara tersebut dan terus sahaja melepaskan Abyssal Arrow tepat mengenai Ribo. Itu yang menyebabkan di mana nampak seperti Brand Esports mengalami kekalahan pada pertarungan di hadapan inhibitor turret sebentar tadi. Tetapi gerakan Alter Ego Esports di mana cubaan untuk mengejar dan mendapatkan kill menyebabkan Seliboy yang terkorban pula. Flat TZ dikejar 4 ahli pasukan Lasty dia mencari siapa di sini. Kaltizi pun ada. Kita tengok gerak ini, dia cari Udil terlebih dahulu. Udil lah dia laut dekat sini dan itu dia Way of Dragon double kill yang mudah untuk Kaltizi. Ada lagi tak killnya? Dia dapat 1, dia dapat 2. Adakah dia akan mendapatkan yang ketiga? Nampaknya tidak. Berserker Fury telah pun disiapkan oleh Seliboy di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah bencana. Pasukan Brand Esports ketinggalan dari segi kill.
Mereka kena bertahan dan teruskan bertahan lagi buat masa sekarang. Kita kena tengok item yang disiapkan oleh Pai Murphy ni macam tak boleh buat apa-apa sebentar tadi kategori. Jika tak ada sisi, mungkin pengambilan Atlas sangatlah sesuai untuk game kali ini. Dan bukannya Hilda, sebab kita tengok Hilda Liu Murphy tak mampu untuk membuat apa-apa. Ya, kita tahu Hilda dapat memberikan impact yang tinggi pada fasa awal game, tetapi sebentar tadi pun di fasa awal game Liu Murphy tidak dapat melakukan tugasnya dengan begitu baik. Sekarang ni jom kita melihat item Rebo yang menggunakan fasa telah pun menyiapkan Club of Destiny, Lightning Tension dan juga Winter Tension, dan baru sahaja telah pun menyiapkan Holy Crystal. Ini akan menyebabkan PDS Strike beliau sangat-sangat sakit dan suka nak ditadah oleh pasukan Alter Ego Esports. Jadi Alter Ego Esports antara target utama mereka adalah memastikan Rebo tidak boleh menggunakan pedal asset dengan begitu mudah. Pastikan cubaan Abyssal Arrow Udil tepat mengenai. Liu Murphy juga perlu sentiasa melakukan zoning terhadap hero tersebut. Dan kita lihat Alter Ego Esports dengan mobility yang tinggi, ada Link, ada Cloud. Mereka memberikan pressure di bahagian top dan juga bottom dengan begitu baik. Namun begitu, dengan satu sahaja lagi inhibitor trade yang masih berdiri di bahagian mid, itu pun dengan nyawa-nyawa ikan. Saya pasti jika satu minion wave terlupa nak di-clearkan akan dijatuhkan dengan begitu mudah. Liu Murphy mungkin akan mati lagi. Liu Murphy ada semak dapat hidup untuk seketika. Mereka digunakan ke atas nyawa. Ini adalah tindakan yang salah. Seliboy mengganas, Tempest of Blade digunakan. Next duet ada. Dan kita tengok ada siapa yang masih lagi mati antara kedua-dua pasukan pertarungan yang sengit berakhir dengan tiada kematian. Namun begitu, konteks kita lihat perbezaan gol adalah 9,000 gol pada minit yang ke-17 ini. Carl TZ, pengguna Lancelot yang sangat-sangat bagus konteks. 15 skill, 0 kematian, 5 assist. Jika nak dibandingkan dengan Celeboy yang sedang menggunakan Link dengan 3 kill, 2 kematian, 2 assist, yang terperangkap dengan Imperial Justice. Dan sekarang ni Lasty tiba, nampaknya mereka tak nak melayan dia. Ya, tapi Celeboy sekarang ini, Carl TZ yang warna yang sangat rendah. TZ nampak tu dia mengelak menggunakan Tonros. Very nice play. Tendangan yang cantik dari seorang Lasty, tapi dia sangat-sangat keras. Dia bukanlah satu hero yang begitu mudah ditumbangkan oleh pasukan Brand Esports. Adakah ini comeback yang dicari sebenarnya oleh Alter Ego bila Yam telah pun start online dan start menjadi keras sekarang ini kategori. Dan terus saya lihat di sini, cantik stunnya. Ya, diangkat. Habislah Celeboy. Terpaksa menggunakan Tempest of Blade, tapi dia dekat Tempest of Blade tersebut dia terselamat. Sekarang dia ada Tempest of Blade untuk dia melakukan serangan. Pai ditangkap lagi sekali. Pai tak boleh nak buat apa-apa. Pai hanyalah menjadi mangsa korban untuk pasukan Brand Esports dan media telah bersampai di sini. Terpaksa melakukan pertahanan dan kita tengok sekarang ini game ni habiskan oleh Carl TZ dengan sangat-sangat bijaknya. Dan seterusnya ini melayakkan mereka untuk bertemu dengan lagi satu pasukan Indonesia, iaitu RRQ.